الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siah, Tuan Kuasa Masjid, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menaikkan salat fardu subuh secara jamaah, dan pagi ini juga ada slot berkaitan dengan kuliah subuh dan turut dihadiri oleh audio sunnah, suara sunnah di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Perlis. Kebetulan saya dalam 2-3 hari ini berada di Perlis daripada program Forum Kemerdekaan di Kuala Perlis. Hari pertama, hari kedua, 2-3 tempat, dan pagi ini di masjid ini, dan selepas ini di sekolah menengah sains. Jadi mudah-mudahannya safar ini ataupun perjalanan dakwah ini diberkati dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Tajuk yang diberikan kepada saya rasa kawan masjid bagilah. Ini tajuk ni daripada Jabatan Agama, suruh berkongsi tentang kehebatan Ahlul Quran. Kehebatan Ahlul Quran. Hari ini rata-rata tuan-tuan, perempuan, ibu ayah sekalian, orang nakkan anak dia jadi hafiz Al-Quran. Dulu satu ketika, saya ingat masa saya belajar tahfiz dulu lah, orang kalau kata pergi hantar anak tahfiz ni kira lekeh ataupun dia kata dah tak ada dapat sekolah mana-mana, pergi hantar anak kat sekolah tahfiz. Anak yang nakal-nakal tak boleh terurus di rumah, sekolah lama dia pun tak mau kat dia, kita buat solusi, kita kata hantar anak ni pergi tahfiz, nak bagi jadi orang baik. Dulu punya persepsi. Tapi hari demi hari berubah. Apabila kesedaran masyarakat tu tinggi. Lah ni kalau tuan-tuan pergi mana-mana sekolah, sekolah asrama penuh ke, aliran sains ke, MRSM pada hari ni pun, yang menjadi pilihan utama mak ayah, dia nakkan anak tu boleh Quran. Bukan setakat boleh mengkaji, menghafaz, memahami Al-Quran. Rating sekolah-sekolah tahfiz yang ada, termasuk di Perlis ni, tinggi, permintaan sangat tinggi, sampai tahfiz paksa tolak. Dulu orang tolak pergi masuk sekolah tahfiz, lah ni sekolah tahfiz tolak pasal ada penuh, dan ditapih pula tu. Saya bangunkan sekolah tahfiz juga di Perak lah. Saya daripada Perak.
Jadi kita bangunkan, ada cawangan tahfiz pun ada, sekolah yang penuh pun ada, full time pun ada. Kita terpaksa saring. Hari ni nak cari yang tak boleh masuk tahfiz ni, syarat dia mesti berkualiti. Kalau UPSR tu kita nak kalau boleh 5A. Dulu asal boleh tak ada A pun masuk. Lah ni kita nak cari yang cukup berkualiti. Alhamdulillah, kenapa kesedaran ini begitu tinggi pada hari ini? Mungkin didorong kefahaman yang tinggi, kesedaran yang tinggi, dan didorong juga oleh bacaan hadis kita. Ramai orang duk tanya, betul ke hafiz Quran ni dia boleh bagi syafaat dekat 10 orang ahli keluarga? Ya, betul kan? Satu orang hafiz Quran dia boleh bagi syafaat dekat 10 ahli keluarga. So mak ayah hantar anak dia dah kira dah, aku dah masuk, isteri aku masuk, macam tu kan. Lepas tu mak dia masuk, dia dah kira dah siapa 10 orang tu. Itu baru seorang dia pergi hantar anak pergi tahfiz. Kalau 2 orang 20, kalau 3 30. Dia kata confirm masuk syurga lah kita ni. Jadi hadis ni macam mana? Mari kita sama-sama tengok. Saya ambil jawapan ni daripada Irsyadul Hadis yang dihimpunkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dia kata seorang hafiz mampu memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarga. Setelah meneliti dalam Al-Quran, tidak terdapat ayat yang menceritakan tentang seorang hafiz atau menghafal Quran mampu memberi syafaat 10 ahli keluarganya. Dia bagi jawapan tu. Jadi firman Allah, satu, kita tengok dalil satu-satu. Satu ayat Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mau mengambil peringatan dan pelajaran itu? Ini satu Quran nak ceritakan bahawa peranan Al-Quran itu memudahkan urusan pembelajaran, PMP. Kalau cikgu dia faham PMP ni, pengajaran dan pembelajaran. Nak mula satu-satu ilmu ni pada anak kita hari ni, dia kena start Quran dulu. Bila dia boleh Quran, dia akan boleh ilmu-ilmu yang lain. Tuan-tuan, ibu ayah yang ada hantar anak pergi tahfiz atau hantar cucu pergi tahfiz, dia akan perasan kat anak tu, dia dulu ni mengajar Quran lah, tapi lepas tu setahun dua dia ambil UPSR, scorer. Dia pergi ambil PT3, scorer. Dia pergi ambil SPM, scorer. Kan? Walaupun yang tak scorer pun ada, tapi dia boleh. Kita pun heran, dia ni belajar atau macam tak belajar. Tapi dia boleh belajar ilmu lain. Pasal apa? Dia dah diasah dengan ilmu Quran dulu. Ilmu Quran ni, hafazan Quran itu sendiri cukup hebat. Kalau kita perhati pada tafsiran Al-Quran, apa maksud Quran? Al-Quran kalamullah al-muta'abbad bitilawatih al-mu'jiz bilafzih. Banyak lagi kriteria lain. Antara tafsiran Al-Quran, al-mu'jiz bilafzih, setiap huruf, setiap perkataan yang ada dalam Quran tu mu'jiz, mu'jizat. Apa maksud mu'jizat? Dia boleh dapat seketui-seketui. Orang hafal Quran ni seketui-seketui, word by word, ayatan ba'da ayatin. Jarang orang boleh hafal articles, journal ataupun apalah, buku ke, novel ke, seketui-seketui, jarang. Tapi tang Quran, hafiz Quran dia hafal seketui-seketui. Dia tak salah.
Dia silap tu betul boleh jadi, tapi kalau dia hafal seketui. Dan inilah Quran kata, Allah Jalla wa Ala sebut, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang kelebihan orang menghafaz Quran ini, antaranya hadis yang masyhur, hadis Uthman radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah yang mereka yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Ini satu kerja yang paling mulia. Kalau hidup kita ni ada terlibat dengan apa sahaja yang berkaitan dengan Quran, itu kerja paling mulia. Ada yang mengajar Quran, itu kerja mulia. Jangan rasa lekeh, jangan. Kerja apa? Mengajar Quran je. Tak. Itu kerja paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang mengajar Quran mulia, orang belajar Quran pun mulia. Lah ni lepas pencen duk buat apa? Tak buat apa lah, mengaji Quran je. Kita pun macam bagi tahu macam lekeh kan. Lah ni buat apa? Lah ni mengaji Quran. Bukan bangga, tapi nak bagi tahu ini kerja yang sangat mulia. Sangat mulia. Ya. Kita kena seronok kerana Allah menempatkan kita sebagai ahli Al-Quran. Hadis yang lain, Nabi SAW sebut daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Quran kal baitil kharab. Kita duduk rumah, kita rasa macam tak syok lah duduk rumah ni, saat-saat nak keluar. Duduk rumah rasa macam tak tenteram, ada je masalah tu datang dari mana? Rumah yang tak dibacakan Al-Quran. Jadi kalau sebaliknya pula, ironinya pula, kalau kita syok duduk rumah, itu petanda bagus. Kita syok duduk rumah, tengok isteri seronok, isteri tengok suami seronok, tengok anak-anak seronok. Allah datangkan keseronokan itu datang daripada mana? Rumah tu rajin baca Quran. Suami ngajar isteri, isteri tolong ajar ke anak, anak tolong baca sama-sama dalam rumah tu. Rumah itu akan jadi seronok, indah, dan Allah campakkan kebahagiaan. Orang yang tidak ada dalam dadanya sepotong pun ayat, ibarat Al-Quran adalah seperti rumah yang ditinggalkan kosong. So kebahagiaan, ketenangan tu dia mari kat sini, hati mari daripada hati. Ini kelebihan yang disebutkan tentang Ahlul Quran. Orang menjadi sebahagian daripada Ahli Quran. Hadis yang lain, mari kita lihat sama-sama. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wastadhharahu ay an dhahri qalbi fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allah bihi al-jannata wa shaffa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahu an-nar." Ini hadis yang cerita pasal 10 orang tadi tu, ada dalil tak? Apa maksud hadis? Barang siapa yang membaca dan menghafal Al-Quran, baca, lepas tu dia hafaz, lalu menghalalkan yang halal di dalamnya dan mengharamkan apa yang haram di dalamnya, nescaya Allah akan memasukkan dengan sebab itu ke dalam jannah. Banyak syarat lah, dia bukan setakat hafal saja, membaca dan hafal saja. Dia mesti ahalla halalahu wa harrama haramahu, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam syurga. Dan yang kedua, dia juga dapat memberikan syafaat untuk 10 orang daripada keluarganya. Dan kesemuanya tu, yang 10 orang ni tadi dah nak masuk neraka dah.
nak masuk neraka dah, tiba-tiba ada syafaat daripada ahli keluarga dia. Dia kata, ya Allah, aku daripada keluarga dia, ya Allah, dengan syafaat yang kau berikan kepada Ahlul Quran, aku nak sampaikan syafaat ni pada dia. Siapa dia tu? Mungkin mak ayah dia, mungkin tok nenek dia, mungkin moyang dia tak jumpa, mungkin anak menakan, macam-macam. Dia layak menerima syafaat bagi orang yang dah diwajibkan masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis nombor 2905. Apa pandangan ulama berkenaan dengan hadis ini? Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai gharib dan tidak diketahui jalurnya melainkan jalur ini. Tambahan pula, ia tidak mempunyai sanad yang sahih. Padanya ada Hafiz bin Sulaiman didhaifkan dalam meriwayatkan hadis. Maknanya ada ulama menyebut tentang kedhaifan hadis ini. Antaranya Imam At-Tirmidzi, dia dhaif. Dhaif ni maksudnya bukan maudhu', bukan direka, dia dhaif, dia lemah dari sudut periwayatan. Yang kedua, kita tengok pula pandangan Imam Al-Baihaqi yang mengatakan Hafiz bin Sulaiman bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini, dan dia pun dhaifkan. Imam Baihaqi pun dhaifkan. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri juga menganggap hadis ini ada seorang yang ditinggalkan, maknanya ada tergantung seorang, matruk, dia panggil matruk. Jadi apa terjihnya setelah melihat pendapat dan hukum para ulama dalam hadis ini? Kami cenderung mengatakan bahawa hadis ini lemah dan perawinya dihukumkan dhaif oleh para ulama. Hadis ini lemah, maksudnya lemah tu tak boleh dibuat hujjah, tapi untuk amalan, untuk sebagai satu galakan amalan. Orang ramai menghafaz Quran, hafaz Quran sebagai satu galakan dari sudut a'mal, fadailul a'mal, kelebihan beramal. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi albisa walidahu tajan yawm al-qiyamah dawuhu ahsanu min dawi asy-syams fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza." Maksudnya, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari berada di rumah kita. Mahkota tu mak ayah dia pakai lebih terang daripada sinar matahari. Maka Nabi sebut, bagaimanakah menurut perkiraan kalian, bagaimana agaknya ganjaran untuk orang yang mengamalkan sendiri. Apa pandangan ulama berkaitan dengan hadis ini? Saya ambil satu saja. Imam Al-Baghawi mengatakan gharib. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini pun dhaif. Dari sudut terjihnya, kata Jabatan Mufti, setelah melihat pendapat dan hukum para ulama dalam hadis ini, kami cenderung juga mengatakan hadis ini dhaif daripada sanadnya. Jadi banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan ni, banyaknya hadis yang dhaif. Tapi kita ambil kesimpulan. Mari kita ambil apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada hadis-hadis yang disifatkan dhaif ini tadi. Tidak dinafikan bahawa masih ada terdapat hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Selain itu juga ibu bapa juga akan mendapat kelebihan, kerana disebabkan mereka lah menyebabkan anak itu mempelajari Al-Quran. Tambahan pula, Al-Quran mempunyai banyak hikmah yang tersurat dan tersirat di dalamnya, dan orang yang sentiasa melaziminya akan bertambah keberkatan dalam hidupnya dan kehidupan orang di sekelilingnya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita sifat cintakan Al-Quran, dambakan Al-Quran, mendokong Al-Quranul Karim.
Hadis-hadis tadi disebutkan dari sudut riwayatnya lemah, tapi dari sudut maknanya sahih. Dari sudut maknanya kelebihan Al-Quran itu, galakan kepada orang ramai untuk menghafaz Al-Quran itu adalah satu yang amat dituntut dalam masyarakat. Jadi sebab itulah para hadirin, kalau dijatakan kelebihan hum ahlullah, disebutkan orang yang menghafaz, orang yang bersama dengan Quran, hum ahlullah wa khassatuh, disebutkan sebagai ahlullah, orang yang bersama dengan agama Allah dan mendapat kelebihan, keistimewaan yang tersendiri. Saya teringat kawan-kawan dulu masa di peringkat pengajian lah. Masya Allah, Allah berikan kelebihan lah. Orang nak hafal Quran ni, pasal ada kata, boleh ke nak hafal Quran? Kami ni dah tua dah kan, nak hafal Quran. Yalah. Peringkat otak masing-masing, ikut masing-masing punya frekuensi dia, turun naik tak sama. Ada orang lebih tang ni, orang ni kurang tang ni. Kami dulu pun ada kawan ni lebih, kawan ni kurang tang ni. Yang cerdik tu, kalau tasmi' dia memperdengarkan bacaan dekat ustaz dia, sehari sampai 7 muka surat kan? Itu memang otak macam mana tak tahu, 7 muka surat. Tapi kawan ni dia bukan, kita tak nampak dia hafal Quran, duduk main lah, main sana main sini. Saya pun heran, bila dia hafal Quran, pun dia cari masa. Nak hafal Quran ni kena pandai cari masa. Orang tidur dia bangun, orang bangun dia tidur, dia main. Dia cari orang tengah tidur semua, dia bangun seorang-seorang, dia pergi masuk dalam kelas ataupun kat surau orang, dia duduk sejam. Saya perhati dia, sejam ke 2 jam dia dapat hafal dalam waktu itu saja 7 muka surat. Kami ni pulun daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam, duk dapat banyak tu dia 7 muka surat. Memang Allah bagi cerdik sungguh otak dia. Ambil apa exam pun semua dia skor kawan dia. Antara yang paling cepat lah hafal Quran, dan ingat pula tu kan, ingat. Memang otak ni lain-lain. Sebab itu kita jangan duk gaduh lah. Pasal apa anak aku seorang ni macam ni, yang ni pula lemah sampai sekarang tak habis Quran, tak payah duk kalut. Pasal otak memang tak sama, otak tak sama. Tapi dia ada kaedah dia lah. Nak hafal Quran ni dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Saya kongsikan banyak tempat teknik-teknik menghafaz Quran, macam-macam kaedah. Kalau mai daripada Pakistan, dia ada cara dia pula, orang Pakistan kan, sekolah-sekolah di Pakistan, dia orang pun duk apa duk ni macam ni tu, macam nak antuk kepala kat rehal pun ada, style dia pun macam tu. Kalau tengok kawan-kawan saya yang hafal Quran daripada belah tu, apa nama, belah-belah utara Afrika, lain pula cara mereka lain, belah Libya Maghribi cara lain. Dia orang duk ikat ni, kalau hafal Quran tu dia duduk bersila macam ni, dia ambil dia punya selendang tu, diikat kaki. Kita pun heran dia nak buat apa. Rupanya dia tak nak bagi lari. Dia tak nak bagi lari, dia ikat kaki duduk macam tu, diikat, dia lekat dan dia hafal Quran, pegang Quran macam tu. Itu style dia pula, itu style gaya lah. Yang Mesir, cara Mesir pula. Jadi kaedah-kaedah tu macam-macam untuk hafal Quran. Kaedah, gaya, teknik hafal tu, nak start ayat mana, ambil yang pendek dulu kan. Kalau nak orang yang baru nak mula hafal, ambil ayat yang pendek dulu, hafalnya terus panjang Baqarah, orang pun takut. Baca yang pendek tu, surah pendek-pendek, An-Naba umpamanya, An-Nazi'at umpamanya, Abasa umpamanya, At-Takwir umpamanya, pendek. Kemudian baru try ayat yang panjang. Ini duk jadi imam kat rumah, duk kuliah je lah. Tak ada ayat lain lah, tak ada modal lain lah.
Kan? Bukan orang sini lah, tempat lain lah. Asal jadi imam je, isteri kat belakang tahu dah, ini mesti nak baca kuliah. Tengok betul. Baca kuliah pun kadang-kadang, nah ini cerita lah, pergi RNR lah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau pergi mana RNR ke, pergi mana ke, kefahaman masyarakat hari ni, dia nak solat jemaah, dia tak mau sembahyang seorang. Dia dah start dah, faham. Jadi bila nak sembahyang jemaah ni, kalut siapa nak jadi imam? Hang jadi imam lah. Ni hang jadi imam lah. Tolak-tolak. Orang Perak kata bertolok-tolok jadi imam. Lah Pak Haji kata kat orang muda ni, tengok orang muda lagi elok jadi imam. Orang muda ni kata, Pak Haji janggut panjang semua jadi imam. Lah Pak Haji kena naik. Pak Haji dia beritahu, saya ni pencet, dah lama tak jadi imam. Dia pun naik, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abid. Dia tak jumpa wala ana wala antum wala ana. Jadi orang belakang pun baru masuk surau, lakum katanya. Baru lakum dinukum waliyadin. Tak jumpa, baru kuliah baru kan. Tambah nak apa ni, banyak ayat lain. Bagusnya Quran ni, dia mendorong kita mudah untuk hafal sebenarnya kalau mengikut kaedah tajwid. Selalu yang orang yang hafal diingat ni, dihafal Quran tu bukan semata ayatnya, tapi dengan bertajwid. Cantik susunannya, kan? Contoh kita baca ayat yang banyak ikhfa dan juga idgham. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Lepas tu huruf apa? Tahu dah. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil. Lepas tu apa? La yubsirun. Kan? Summun ba, bukmun ain, umyun fahum la yubsirun. Cantik ikut tajwid. Wasawa'un alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب azim. Tahu dah yang huruf izhar kat tu. Jadi Quran ni dia tolong kita hafal Quran, bagi kemah. Syaratnya bertajwid, kemah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang alhamdulillah diberikan kurniaan mengaji Quran ni, insya-Allah bacaannya bagus satu. Kita kalau tak hafal Quran baru lala ni, baru nak jinak-jinak dengan Quran, insya-Allah bacaan tu bagus. Dia akan berbeza banyak dengan yang sebelum-sebelum ni, akan beza banyak. Lepas tu reti sikit, up sikit. Macam kita lah ni kan, kita baca riwayat apa lah ni, kita baca Quran, kita ikut imam, satu orang imam. Apa nama imam kita tu? Ingat tak? Macam dalam mazhab fiqah, syekh kita, Imam Syafi'i. Contoh akidah, apa dia? Duk ikut apa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah umpamanya, Abu Hasan Asy'ari contohnya. Itu guru-guru tu. Dalam Quran ni siapa guru tu? Guru yang kita duk ikut tu siapa dia? Dalam Quran kita ada guru kita, namanya Hafsin
an Asim. Hafsin namanya. Orang kita panggil Hafas. Hafas. Hafsin an Asim. Guru pada Hafas namanya Asim. Yang kita duk baca lah ni termasuk kat Mekah, ikut cara Hafas lah. Ikut cara Hafas. Baca Fatihah. Kalau di Mekah, Bismillah tu bukan tak baca, tak diterangkan, tak dijaharkan. Tapi Bismillah kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu siapa guru dia? Hafaz. Kalau tuan-tuan pergi negeri lain, dia pun tak baca gaya Hafaz. Ada yang baca gaya Warash umpamanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia tak baca 'alaihim, dia baca 'alaihim, dia dhammil ha. Ghairil maghdubi 'alaihim. Itu kat mana? Itu kalau tuan-tuan pergi belah-belah Afrika Utara, belah-belah sana Maghribi, Morocco ataupun tu Algeria, dia baca macam tu. Ada orang tanya saya, betul ke Ustaz? Betul, kata saya pergi sana. Kan, pergi sana. Memang ada yang pergi sungguh. Dia pergi berjalan, dia pergi masuk kat Casablanca, masuk masjid dia pun dengar imam tu baca macam tu. Alaihum wal maghdubi alaihim. Kalau dia baca surah tu, wadduhi wal laili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walal akhiratu khairul laka minal walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Dia orang Perak. Dia pergi jumpa imam tu, imam, Perak kat mana? Imam tu kata, anak Arabi. Dia bukan orang Perak. Kan? Orang Perak dia cakap macam tu, apa khabar? Kalau belah-belah Botek tu, kan? Dia Botek, sebutan pun Botek. Mana yuk? Dia orang Perak. Jadi itu bukan lahjah Perak ke apa, tak. Itu lahjah Arab pun dia ada lahjah yang macam tu, yang Nabi memperakui bacaan tu. Boleh. Jadi orang reti sikit dia baca macam tu. Jadi tuan-tuan nak baca kat sini macam tu, kena bagi reti dulu. Kena bagi reti. Kalau nak gaya ikut Warash ni kan, dia kena mengaji betul-betul. Macam mana kalau baca dekat Fatihah, macam mana? Surah-surah macam mana? Dia ada tertib dia. Ada satu cerita masa kami dulu belajar tu, dia nak belasah juga. Dia nak baca juga gaya Warash. Pasal tak mengaji tak habis. Dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia bantainya waladdallun. Satu surau tu amun. Habis kalut tu. Kan? Waladdallun tu betul. Tapi dia kena abak kat makmum. Lepas ni jangan baca waladdallun amun, kan? Amin sama juga. Kan? Lepas tu baca. Nampak tak? Ini ilmu yang berkaitan dengan Quran lah. Dia dipanggil dalam bidang ilmu qiraat. Dalam bidang ilmu qiraat, bacaan-bacaan Al-Quran.
Jadi seronok sebenarnya kalau kita mengaji Quran. Kita duk ingat kita dah tak apalah. Dulu Quran ni cerita dulu kita. Sebenarnya ilmu Quran lagi kita dalam, lagi kita nampak keluasan ilmu Quran, dan kita akan berseronok dengan Quran. Quran ni kita akan rasa seronok. Jadi siapa yang Allah campakkan dia kehendak untuk mengaji lagi, sampai lah ni pun mengaji lagi, Masya Allah, Allah telah mencampakkan satu kemanisan di dalam pengajian ilmu Quran. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita bersama dengan Al-Quran, bersama dengan kehebatan Al-Quran, dan mencampakkan kebahagiaan kita bersama dengan keluarga kita dengan Al-Quranul Karim. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.